Kepanikan itu jelas sekali sudah bermula di pusat pemerintahan diktator Kuba kerana Trump telah meletakkan tekanan berganda ke atas Kuba. Di sisi lain, kapal induk USS Nimitz muncul di Caribbean berhampiran laluan tekanan ke atas Kuba tepat ketika Trump menyasarkan teras lama pemerintahan diktator itu dan menjadikan kes Castro sebagai amaran keras untuk Havana. Pada 21 Mei 2026 ini, Komando Selatan Amerika Syarikat mengumumkan ketibaan kumpulan serangan Nimitz ke rantau itu dengan kapal, pesawat dan kekuatan tentera laut yang cukup untuk membuat mana-mana rejim berasa terancam. Tuduhan terhadap Raul Castro sudah pun membebankan, tetapi apa yang menambah ketakutan di Cuba ialah melihat Washington menggerakkan kuasa ketenteraan sebenar ke sekitar pulau itu pada masa yang sama apabila sistem kehakiman Amerika mengeluarkan Castro terakhir dari zon selesa. Havana mungkin boleh mengulangi ucapan tentang ketahanan, tetapi kapal induk Amerika di Caribbean tidak akan terlepas pandang oleh sebuah rejim diktator. Rezim diktator yang sudah runtuh tanpa tenaga, tanpa makanan, dan tanpa moral di hadapan rakyatnya sendiri. Jika Trump sudah meletakkan Nimitz di papan permainan dan juga membuka pintu perundangan terhadap Castro, apakah langkah seterusnya terhadap rejim Kuba? Adakah Havana masih mampu berpura-pura seperti biasa? Jika rejim diktator Kuba sudah mengalami gangguan elektrik, kelaparan, dan ketakutan dalaman, apa yang berlaku dalam nafas terakhir rejim ini sementara rakyat Kuba telah menunggu selama 67 tahun untuk detik ini? Saya akan ceritakan semua itu kepada Anda, tetapi sekarang Anda pasti mau melanggan saluran ini untuk terus mendapat maklumat terkini, maklumat masa nyata dengan kualiti kewartawanan terbaik yang pernah Anda lihat. Dalam Standard Credibility, Milson Alves, Global. Jabatan Kehakiman Amerika Syarikat telah membawa kes ini ke pengetahuan umum dan mengumumkan pertuduhan terhadap Raul Modesto Castro Ruz yang kini berumur 94 tahun atas tuduhan konspirasi untuk membunuh warga negara Amerika, 4 pertuduhan pembunuhan dan 2 pertuduhan berkaitan dengan pemusnahan pesawat. 2 pesawat telah ditembak di ruang udara antarabangsa tanpa amaran dan semua penumpangnya terbunuh. Bagi Rumah Putih, ini menjadikan kes tersebut sebagai jenayah terhadap warga negara Amerika Syarikat dan bukan sekadar pertikaian politik dengan Havana. Kehadiran kapal induk di Caribbean menambah berat kepada mesej tersebut. Secara rasmi, SS Nimitz mengambil bahagian dalam misi Southern Seas 2026 yang dikendalikan oleh Armada Keempat Amerika Syarikat untuk memperluaskan kerjasama operasi maritim, latihan dan keselamatan serantau. Tetapi kehadiran kumpulan serangan sebesar ini di tengah-tengah pendakwaan Raul Castro mengubah tafsiran politik di Havana. Nimitz bukan kapal biasa. Ia adalah sebuah platform untuk unjuran kuasa udara, komando, pemantauan dan kehadiran ketenteraan. Apabila ia muncul di Caribbean, pada hari yang sama Washington menyasarkan nama paling simbolik dalam pemerintahan diktator Kuba, rejim itu faham bahawa tekanan telah beralih daripada sekadar ucapan dan kini mengambil bentuk nyata di laut. Trump menganggap kes ini sebagai detik besar untuk Kuba dan rakyat Kuba yang telah meninggalkan pulau itu. Dia berkata bahawa negara Kuba telah muflis, tiada makanan, tiada tenaga yang mencukupi dan tidak mampu untuk bertahan di bawah rejim sendiri. Pada masa yang sama, beliau menafikan bahawa peningkatan ketenteraan diperlukan sekarang. Jawapan itu ialah langkah yang diperhitungkan. Trump tidak perlu mengumumkan pencerobohan untuk menakutkan Havana. Beliau membiarkan Jabatan Kehakiman bertindak, mengekalkan kehadiran tentera laut di Caribbean dan menolak rejim itu ke kedudukan yang tidak selesa. Atau pura-pura semuanya normal, sementara Castro terakhir menjadi sasaran tindakan undang-undang atau mengakui bahawa tekanan Amerika telah sampai ke titik paling sensitif dalam rejim itu. Miguel Diaz-Canel bertindak balas, menuduh Washington melakukan manuver politik dan cuba mencipta alasan untuk melakukan pencerobohan terhadap Cuba. Jawapan itu datang dengan nada yang sudah biasa dari pemerintahan diktator, menyalahkan Amerika Syarikat, bercakap tentang kedaulatan dan cuba mengubah tuduhan jenayah menjadi serangan terhadap seluruh pulau. Tetapi masalah Havana ialah kes ini bukan baru berlaku sekarang. Insiden menembak jatuh pesawat awam pada tahun 1996 telah meninggalkan kesan mendalam dalam komuniti warga Kuba dalam buangan dan keluarga mangsa. Rezim itu cuba menggelar pesawat-pesawat tersebut sebagai ancaman, tetapi pihak pendakwa Amerika menegaskan bahawa pesawat-pesawat komuniti buangan itu ialah pesawat awam yang tidak bersenjata, ditembak jatuh oleh jet pejuang tentera dengan peluru berpandu arar.
Rejim Kuba juga sedang menghadapi krisis dalaman yang menjadikan tekanan ini lebih berbahaya. Pulau itu mengalami gangguan bekalan elektrik, kekurangan makanan, kekurangan ubat-ubatan dan keletihan rakyat yang semakin memuncak. Di sinilah mesej Marco Rubio menjadi sangat berkesan. Marco Rubio menegaskan bahawa kekurangan tenaga, makanan dan bahan api tidak boleh disalahkan sepenuhnya kepada faktor luar kerana golongan elit rejim telah menguasai kekayaan berbilion-bilion sedangkan rakyat terpaksa beratur mengalami gangguan bekalan elektrik dan kemiskinan. Kenyataan ini terus menyasarkan pusat kuasa di Kuba, terutamanya struktur ekonomi yang berkait rapat dengan tentera, hotel, syarikat milik kerajaan dan kumpulan yang terbentuk di sekeliling keluarga Castro. Raul Castro tidak lagi memerintah secara rasmi seperti dahulu, tetapi beliau masih menjadi simbol hidup generasi lama. Oleh itu, pendakwaan ini mempunyai kesan politik yang lebih besar daripada proses itu sendiri. Rejim diktator Kuba sentiasa menjual idea bahawa ketua-ketua mereka tidak boleh disentuh. Sekarang nama Raul muncul dalam satu tuduhan persekutuan di Amerika Syarikat dengan jenayah yang boleh membawa hukuman maksimum yang berat jika disabitkan kesalahan. Jabatan Kehakiman juga menyebut nama Luis Raul González Pardo Rodriguez yang sudah berada dalam tahanan Amerika kerana membuat kenyataan palsu dalam dokumen imigresen sebagai salah seorang tertuduh dalam kes ini. Ini membuka satu peluang yang nyata. Ia bukan sekadar satu tuduhan simbolik. Sekurang-kurangnya, sudah ada seorang yang terlibat dan berada dalam jangkauan langsung Mahkamah Amerika. Bagi Havana, ini adalah senario yang paling buruk. Tuduhan itu tidak dibuat secara tersembunyi di dalam bilik mahkamah yang dingin. Ia dibuat secara terbuka dalam acara politik yang penuh dengan makna sejarah. Kini persoalan yang membebani Kuba ialah apa yang akan berlaku selepas ini. Trump berkata beliau tidak melihat keperluan untuk meningkatkan ketegangan dengan segera, tetapi beliau juga tidak menutup pintu untuk langkah seterusnya. Jabatan Kehakiman telah meletakkan Raul Castro dan tertuduh lain dalam kategori jenayah. Komando Selatan mengekalkan kehadiran tentera laut di Havana. Kerajaan Kuba bertindak balas dengan kemarahan, tetapi tanpa memberikan penyelesaian sebenar kepada rakyat. Rejim diktator itu cuba menjual idea penentangan, sementara Washington meningkatkan kos politik untuk melindungi lelaki yang dituduh terlibat dalam tindakan yang menyebabkan kematian 4 orang dalam pesawat awam. Langkah seterusnya mungkin datang melalui mahkamah, diplomasi atau tekanan ekonomi dan ketenteraan yang lebih besar di Caribbean. Kesan segera sudah pun muncul. Havana terpaksa memberi respon. Diaz-Canel tampil mempertahankan Raul dan rejim itu mula menganggap satu tuduhan kehakiman sebagai ancaman terhadap kewujudan mereka. Tekanan itu juga ditujukan kepada mereka yang masih menyokong rejim dari dalam. General, pengendali ekonomi, tokoh yang berkaitan dengan keselamatan, dan pewaris politik keluarga Castro mula memandang kes ini dengan kebimbangan yang berbeza. Jika episod hampir 30 tahun lalu kembali dengan kuat sekarang, file-file lain juga mungkin akan dibuka semula. Inilah bahagian yang akan menyebabkan kegemparan. Kerajaan Cuba masih. Rejim diktator itu bertahan selama beberapa dekad dengan bergantung kepada pelupaan. Tetapi Trump telah mengubah ingatan menjadi alat tekanan. Kuba memasuki fasa baru ini dengan rejim yang gelisah, rakyat yang letih dan Washington bercakap tentang keadilan untuk mangsa-mangsa. Kapal induk di Caribbean menunjukkan kehadiran. Tuduhan di Miami menunjukkan jangkauan undang-undang. Ucapan Trump menunjukkan arah politik. Dan kesunyian yang tidak selesa. Kesunyian yang tidak selesa di sebalik propaganda Kuba menunjukkan bahawa Raul Castro, walaupun sudah tua dan menjauh dari kamera setiap hari, telah menjadi watak utama dalam krisis yang boleh membuka bab baru menentang struktur yang berkuasa di pulau itu. Saya Miusong Alvis Global, seorang internasionalis dan tujuan saya adalah untuk memastikan anda sentiasa mendapat maklumat yang benar setiap hari. Pautan berita ada dalam keterangan video. Sila tekan butang suka pada video ini, langgan saluran ini dan pada akhir nanti lihatlah ruangan komen supaya anda lebih terlibat. Salam, jumpa lagi pada masa akan datang.